Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita selepas sudah lama kita berhenti. Jadi secara kesimpulannya, kita masih lagi berada dalam bab isim marfu'at, isim yang dirafa'kan. Seperti mana yang sudah kita bicara pada sesi pengajian yang terdahulu, isim yang dirafa'kan itu terdapat 7 jenis isim. Yang pertama fa'il, yang kedua naib fa'il, yang ketiga mubtada, dan hari ini kita akan belajar yang keempat, iaitu khabar. Mubtada dan juga khabar adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Bila mana ada mubtada, maka di sana adalah khabar. Bila mana ada khabar, maka di sana juga ada mubtada. Mubtada dan khabar adalah sesuatu yang lazim melazimi, saling hajat menghajati. Tidaklah adalah satu tajuk, melainkan di sana ada cerita mengenai tajuk tersebut. Itulah dia mubtada dan juga khabar. Okey, kita sekarang membicarakan khabar. Apakah khabar? Untuk kita mudah fahami, seperti mana kita bicarakan dahulu, mubtada itu adalah tajuk bagi sesuatu cerita, maka khabar itu isi cerita. Sebagai contoh, saya menyebut Zaidun qa'imun. Zaid adalah orang yang berdiri. Zaid itu tajuk, maknanya ada cerita yang kita hendak menceritakan perihal Zaid, maka kita pun ceritalah, kita kata Zaid adalah orang yang berdiri. Itu sebagai satu contoh yang mudah kita fahami. Baik, khabar-khabar itu adalah isi cerita. Mudah je nak faham. Khabar itu adalah isi cerita. Hukum khabar adalah rafa'. Sebagaimana mubtada hukumnya rafa', maka khabar juga hukumnya rafa'. Dan khabar itu adalah cerita yang ada pertalian dengan mubtada, iaitu tajuk. Sebab tu dia kena tally antara khabar dengan mubtada, dia kena tally. Kerana khabar itu cerita yang ada pertalian dengan mubtada, ada pertalian. Kalaulah tajuk itu nak menceritakan perihal satu orang perempuan, maka khabar, cerita juga di situ akan menceritakan perihal tajuk, iaitu perempuan. Tidak mungkin tajuk lelaki ceritanya perihal wanita. Sebagai contoh, ya. Jadi cerita itu dia ada pertalian dengan mubtada. Nanti kita akan perhatikan pada contoh-contoh yang akan datang. Okey. Khabar itu terbahagi kepada 2. Yang pertama, khabar mufrad. Khabar mufrad. Yang kedua, khabar ghairu mufrad. Khabar ada 2, khabar mufrad dan juga khabar ghairu mufrad. Apakah yang dikatakan khabar mufrad? Khabar mufrad adalah bukan khabar ghairu mufrad. Itu sudah. Itu senang untuk kita faham. Apakah itu khabar mufrad? Adalah khabar yang bukan ataupun bukan khabar ghairu mufrad. Maka contoh khabar mufrad, maknanya khabar yang bukan khabar ghairu mufrad. Fatimatu jamilatun. Fatimah itu cantik. Fatimah ini tajuk, Fatimah. Jamilatun, cerita mengenai perihal Fatimah. Ini dipanggil cerita, ini dipanggil tajuk. Fatimah tajuk, mubtada. Ini jamilatun khabar. Kita tengok satu persatu. Fatimah mubtada, hukumnya rafa', tanda rafa'nya dhammah.
Jamilatul khabar ghairu mufrad. Salah. Bukan khabar ghairu mufrad ya. Khabar mufrad lah kan. Kita sekarang membicarakan khabar mufrad. Ini salah tulis. Nanti akan dibaiki. Jamilatul khabar mufrad. Mufrad itu tunggal. Tengok jamilatul ni tunggal. Dia satu. Nanti kita akan bezakan nanti khabar mufrad dengan khabar ghairu mufrad. Ini khabar mufrad ni saya salah. Saya tidak semak tadi. Khabar mufrad. Hukumnya khabar rafa'. Tanda rafa'nya dhammah kerana dia isim mufrad. Sama sahaja. Sama sahaja. Okey. Jadi Fatimah mubtada. Tajuk. Jamilatun cerita khabar. Dipanggil khabar mufrad. Mana khabar yang tunggal. Bukan khabar ghairu mufrad. Khabar pun hukumnya rafa'. Jamilatun rafa'. Tandanya dhammah kerana dia isim mufrad. Baik. Apakah itu khabar ghairu mufrad? Khabar yakni isi ceritanya itu. Jadi khabar ghairu mufrad ini adalah kita nak kenal isi ceritanya itu berbentuk lain. Bentuk macam manakah dia datang? Yang pertama, dia datang dalam bentuk huruf jar. Yang kedua, dia datang dalam bentuk zaraf. Yang ketiga, bentuk khabar itu bentuk mubtada dan khabar. Dan yang keempat, mubtada khabar itu bentuknya fi'il dan fa'il. Nanti kita akan perhatikan contoh satu persatu. Isi cerita yakni khabar dengan bentuk huruf jar. Ini dipanggil khabar ghairu mufrad. Makna khabar yang tidak tunggal. Cuba tengok. Muhammadun mubtada. Tajuk. Fi, di dalam. Fi ini huruf jar. Al-baiti, Muhammad berada di dalam rumah. Rumah ini dipanggil al-baiti, dipanggil majrur. Kerana masuk huruf jar, maka ini dipanggil majrur, dikasrahkan dia. Okey. Muhammad ni tajuk. Sekarang kita nak cerita perihal Muhammad kan? Kita nak cerita apa? Kita nak cerita dia berada di dalam rumah. Dia berada di dalam rumah ni, fil baiti ni, berada di dalam rumah ini merupakan khabar, merupakan cerita. Kita nak bagi tahu perihal Muhammad sekarang bagaimana. Dia sedang berada di dalam rumah. Jadi khabar itu bentuknya ada huruf jar. Bila ada huruf jar adalah majrur. Okey. Khabar dengan menggunakan huruf jar ini dipanggil khabar ghairu mufrad. Khabar ini isi cerita. Dua-dua ni. Dua-dua ini isi cerita dipanggil khabar ghairu mufrad. Nampak beza dengan contoh yang tadi. Fatimatul Jamilatun, dia tunggal, dia satu. Yang ini tidak. Dia ada huruf jar. Tengok lagi isi cerita khabar dengan zaraf. Contoh ni Muhammad, contoh yang sama, mubtada. Amam, kita tukar fi dengan amam. Amam ni berada di hadapan. Dia zaraf makan. Maknanya zaraf makan yang menunjuk di atas nama tempat. Al-baiti, rumah. Majrur juga kita panggil. Maknanya mubtada Muhammad. Tajuk. Kita nak menceritakan apa? Muhammad itu, apa ceritanya? Amam al-bait, berada di hadapan rumah. Berada di hadapan rumah. Ini amam al-bait ini dipanggil khabar kerana dia cerita, nak menceritakan perihal Muhammad. Dan khabar ini dalam bentuk amama, bentuk zaraf. Ini dipanggil khabar ghairu mufrad. Okey.
Mudah-mudahan kan faham, kerana apa yang saya tunjukkan di sini, ya kadang-kadang kalau kita pertama kali belajar mungkin agak sulit kan, tetapi oleh kerana video ini ada, percakapannya pun ada kan, jadi kita boleh dengar berkali-kali dan tengok video dan gerak tangan saya di sini terhadap video tersebut, maka insya-Allah kita akan faham. Kerana di sini pengarang kitab kita di sini hendak saya nyatakan bentuk cerita tu bagaimana bentuk dia. Jadi cerita tu ada berbagai-bagai bentuk. Yalah, cuba kita perhatikan pada percakapan kita bila kita bercakap dan kita nak menerangkan kepada seseorang perihal sesuatu perkara, gaya percakapan kita mungkin berbeza. Kan, ada kalanya kita menggunakan huruf jar, ada kalanya kita menggunakan zaraf makan, zaraf zaman, ada kalanya kita menggunakan apa saja perkara-perkara agar orang lain memahami tajuk, memahami cerita yang hendak kita terangkan kepada mereka. Okey. Kita lihat kepada contoh seterusnya, isi cerita khabar dengan mubtada dan khabar. Khabarnya itu mubtada dan khabar. Yang pelik sini. Khabarnya itu mubtada dan khabar. Contoh Muhammadun, mubtada satu dipanggil, tajuk satu. Ummuhu, ibunya, mubtada kedua. Ini tajuk kedua. Sekarang ada satu tajuk. Tajuk pertama Muhammad. Ummuhu nak cerita pula tajuk yang kedua, perihal emaknya, mak Muhammad. Ibunya ibu Muhammad. Apa ceritanya? Maridatun, sakit. Siapa yang sakit sini? Muhammad yang sakit ke ibunya yang sakit? Daripada apa yang kita faham di sini, Muhammad tajuk pertama, ummuhu, ibunya ibu Muhammad, maridatun, sakit. Yang sakit adalah ibu Muhammad. Jadi maridatun ini menjadi khabar kepada ummuhu. Jadi yang ni dipanggil mubtada tsani, mubtada yang kedua, tajuk yang kedua. Yang ni dipanggil khabar bagi mubtada yang kedua. Sebab maridatun yang sakit ni bukan Muhammad yang sakit. Yang sakit ini adalah ibu dia. Sebab tu maridatun ni cerita perihal ibu dia, bukan cerita perihal Muhammad. Tapi satu sudut bila kita pandang, ummuhu maridatun ini juga merupakan cerita, merupakan khabar, merupakan cerita. Cerita apa? Cerita mengenai Muhammad. Mengenai apa? Mengenai ibu Muhammad. Sebab itu ummuhu ni mubtada yang kedua, maridatun khabar kepada ummuhu. Maka ummuhu maridatun ini, mubtada dan khabar ini, kedua-duanya ini menjadi khabar pula kepada Muhammad. Kerana kedua-dua ini pula adalah cerita perihal Muhammad. Ini cerita perihal ibu kepada Muhammad. Jangan lari daripada kita punya konsep kita. Mudah. Saya buat perbandingan mudah. Muhammad itu tajuk, ummuhu itu cerita, supaya kita nampak. Okey, di sini mubtada kedua dan khabar bagi mubtada yang kedua ini menjadi khabar bagi mubtada yang satu. Kerana dia cerita. Maridatun ni cerita mengenai ibu dia, ibu Muhammad. Satu sudut, ummuhu maridatun ini cerita juga mengenai Muhammad. Ini mengenai ibu Muhammad. Habis. Dan yang terakhir, isi cerita, yang ini khabar dengan fa'il dan fa'il. Bentuknya fa'il dan fa'il. Contoh Muhammadun, mubtada. Mata, telah meninggal. Salah lagi tulisan ni. Macam mana? Telah meninggal. Sabar je lah. Apa mata? Fi'il madhi. Kerana telah meninggal. Siapa yang meninggal? Abuhu. Ini fi'il. Fi'il ni siapa yang meninggal? Abuhu, bapaknya. Oleh ayahandanya.
ayahanda kepada Muhammad sudah meninggal. Abuhu ni dipanggil fa'il kepada mata, kerana yang berlaku kematian itu pada dia, maka dia dipanggil fa'il. Telah meninggallah oleh bapanya bagi Muhammad. Jadi abuhu ni jadi apa? Jadi fa'il bagi mata. Fa'il hukumnya rafa'. Dia rafa' kat sini. Tanda rafa'nya adalah waw, bukan dhammah ya. Salah lagi. Bukan dhammah, iaitu waw. Waw ni rafa' dengan waw. Sebab apa rafa' dengan waw? Kerana isim 5. Kalau ada kesilapan yang berlaku kan. Jadi saya tak undur dah rakaman ya. Jadi pandai-pandai je lah. Nanti saya akan ubah pada penulisan, pada teks buku saya akan ubah. Saya akan betulkan balik. Ini bukan rafa' dengan dhammah ya, rafa' dengan waw kerana di isim 5. Kita sudah belajar dulu isim 5 rafa' dengan waw. Jadi cuba tengok sekarang di sini abuhu ni fa'il kepada mata, telah matilah oleh bapanya. Okey, mata fa'il, abuhu fa'il. Jadi jumlah fa'il dan fa'il ini dia menjadi cerita kepada Muhammad. Cerita apa? Cerita kematian bapaknya. Maka mata ini, jumlah mata ni fa'il madhi, abuhu fa'il. Kedua-duanya ini menjadi khabar kepada Muhammad, kerana kedua-duanya ini adalah cerita perihal Muhammad juga. Tapi perihal pada mana? Perihal pada bapanya Bapa Muhammad. Khabar isi cerita bagi mubtada, yakni bagi Muhammad. Itu jadi itu dipanggil khabar ghairu mufrad. Yang pertama yang jar majrur, yang kedua zaraf, yang ketiga mubtada dan khabar, yang keempat adalah fa'il dan juga fa'il. Itu bentuk-bentuk mubtada yang perlu kita ketahui. Insya-Allah taala, mohon maaf atas segala kesilapan yang berlaku. Wallahu taala a'lam.